المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Maka kerana syukur itu dimaksud pada dirinya, tiada putus ia di dalam syurga, dan tiada ada di dalam syurga itu khauf dan zahid dan sabar. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Kita dalam bab yang kelima berkenaan dengan sifat syukur. Kita dah lihat sebelum daripada ini, berkenaan dengan syukur ini adalah setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi daripada sabar, lebih tinggi daripada zuhud, lebih tinggi daripada khauf dan lain-lain. Kenapa? Ini dia nak jawab ni. Kenapa syukur ni banding dengan sifat-sifat yang lain, dia adalah sifat yang paling tinggi. Dan dalam ayat di depan tu nanti Allah Ta'ala sendiri memperakui tak ramai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi dia nak bagi tahu pada kita kenapa. Maka kerana syukur itu dimaksud, yakni dituju pada dirinya, pada diri syukur, tiada putus ia syukur di dalam syurga. Maknanya syukur ni sampai ke dalam syurga ada. Tapi kalau sifat-sifat lain, sifat sabar, sifat khauf, sifat zuhud, itu hanya sebelum mati je. Sebelum mati nak pada sifat khauf, supaya boleh menolak diri kita untuk buat taat. Bila ada rasa takut, takut pada dosa, takut pada neraka, takut pada murka Allah, maka kita lari daripada ketakutan tersebut, kita lari kepada buat taat pada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan zuhud. Bila mana ada sifat zuhud, sifat yang tidak terpaut dengan dunia, maka kita tak akan alpa dan lalai walaupun kita duduk dalam dunia. Bukan agama tak bagi kita ambil dunia. Ketika dia sebut bab zuhud dulu pun dia kata lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah. Kena faham situ. Lari daripada dunia yang melalaikan kita daripada Allah. Maknanya mafhum mukhalafah yang kita boleh faham daripada ibarat dia, kalau dunia tu tak melalaikan kita daripada Allah, tak ada masalah lah, kita ambil dia. Sebab kita ni makhluk yang Allah Ta'ala jadikan untuk hidup di dunia, beramal di dunia, buat aktiviti di dunia. Jadi tak salah kita ambil dunia, cuma jangan sampai dunia tu melalaikan kita daripada Allah, lalai daripada tujuan Allah Ta'ala hantar kita datang ke dunia ni. Tapi kalau melalaikan kita, maka dunia yang itulah kena tinggalnya. Yang mana yang melalaikan kita. Cuma ghalib kita orang awam ni banyak yang melalaikan lah daripada yang menjadi jambatan ataupun jalan kita menuju Allah Ta'ala. Itu zahid. Begitu juga dengan sifat apa? Sifat sabar. Sabar nak buat taat pada Allah Ta'ala. Kalau tak ada sabar, payah nak buat ibadat pada Allah Ta'ala. Jadi ketiga-tiga contoh ataupun sifat-sifat yang lain lagi
Guna dia sebelum mati. Dah mati tak ada lah, tak perlu sabar dah. Sebab apa? Tak ada dah taat selepas daripada tu. Selepas daripada mati tak ada dah kata kena sembahyang. Walaupun kita pernah baca kisah-kisah ada para ulama yang minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah Thabit Al-Bunani. Tuan-tuan boleh baca kisah dia, Thabit Al-Bunani ni. Dia pernah berdoa minta dengan Allah Ta'ala, kalaulah solat ini engkau boleh izinkan untuk hamba-Mu tunaikan dia selepas daripada mati, maka izinkan daku untuk solat di dalam kubur. Tuan-tuan boleh baca kisah tu. Dalam risalah Kusyairiyah kalau tak silap saya lah. Lama-lama dulu baca. Cuma nak sebutnya, peristiwa ataupun doa yang dia minta tu memang betul-betul berlaku. Memang betul-betul berlaku. Orang yang mengebumikan mayat dia, belum sempat dia meninggalkan tanah perkuburan tersebut, orang dah tengok dia bangun solat dah dalam kubur dia. Tuan-tuan jangan bayang kubur orang Arab sama dengan kubur orang Melayu. Kubur orang Melayu memang tak boleh bangun dah. Walaupun tak mati. Tak mati lagi, tapi bila bubuh dalam kubur kita orang Melayu, jawab dia meninggal. Sebab apa? Sempit dan lemas. Kubur orang Arab ni boleh turun tangga. Ada juga yang kubur macam orang Melayu kita, cuma ada kubur yang kita boleh turun tangga, dia ada bilik. Dia ada untuk family tertentu dah. Maknanya masukkan dalam keranda tersebut, tolak masuk dalam tu. Dah tinggal tulang dah, ambil buang tulang tersebut. Dia ada kubur-kubur yang macam tu di negara Arab ni. Sebab tanah dia tanah berpasir, tak sesuai macam kita. Nak buat lahat, nak buat liang macam kita. Sebab apa? Dia akan tertimbus lah. Jadi dia kena buat macam bilik itu. Jadi ada ulama yang sampai ke tahap itu, minta dengan Allah. Cuma nak ceritanya ialah itu perkara yang jarang berlaku lah. Tak berlaku pun di zaman kita, tapi kita pernah baca kisah berlaku di zaman para ulama dulu. Mereka minta dengan Allah Ta'ala tu, beribadat pada Allah Ta'ala, nak ibadat, nak solat tu hatta selepas daripada mati. Bukan ala sabili taklif lagi dah. Bukan atas sebab, atas perintah Allah. Bukan atas tuntutan daripada Allah Ta'ala dah mereka beribadat ni. Tapi ala sabili taladzuz. Kerana mereka nak berlazat-lazat dengan ibadat. Tu kelazatan yang mereka kecap dalam ibadat di dunia, mereka tak sanggup kalau boleh nak tinggal ibadat tersebut. Kita betapa pahitnya ibadat. Sebab tu kalau boleh nak cepat-cepat berhenti ataupun habis ibadat itu. Selesai ibadat baru seronok rasa lega kan. Kita ibadat ni macam orang bayar hutang. Dia tak nak gitu. Ibadat macam orang bayar hutang. Dah bayar hutang, orang rasa lega. Gitu kita. Lepas semayang rasa lega. Dah tunai dah, semayang dah. Naknya kelazatan dalam solat tu. Bila lazat duduk dalam ibadat, lama pun tak apa. Diri lama, lepas satu surah. Kalau semayang seorang lah. Kalau semayang jemaah, jangan buat gitu. Orang lastik. Orang lastik lah daripada belakang. Apa imam ni tak rukuk-rukuk lagi ni. Cuma nak sebut kalau semayang seorang. Kalau semayang seorang selepas satu surah. Sebab apa? Sebab seronok. Seronok. Kalau kita tak hafal Quran, letak Quran kat depan, tak ada masalah. Bacalah. Satu muka, satu rakaat. Dua muka, dua rakaat. Panjanglah sikit. Bila kita dapat rasa manis dalam ibadat, itulah kita sembahyang seorang diri kita lama, kita rukuk pun lama, kita sujud pun lama, kita duduk dalam solat tu lama, berlama-lamaan lah dalam ibadat. Sebab apa? Rasa sedap dan seronok. Tapi bila tak ada talazuz, tak ada rasa lazat dalam beribadat, kalau boleh nak cepat-cepatlah. Tu yang jadi macam apa? Macam ayam patuk padi. Semayang tak sempat sempurna rukuk dah i'tidal, tak sempat i'tidal lagi dah sujud dah, tak sempat sujud dah bangun duduk antara dua sujud, tak sampai 5 minit dah selesai 4 rakaat. Tapi kalau semayang kat masjid jadi lama. Tu kena tanya diri sebab apa jadi gitu. Bila semayang seorang diri jadi sekejap, bila semayang depan orang jadi lama. Kena tanya diri sendiri sebab apa. Tu boleh jadi kerana unsur-unsur sampingan luaran yang ada di sekeliling kita menyebabkan ibadat kita berbeza.
Cuma nak sebutnya ialah sifat-sifat yang lain tak ada bila kita dah masuk dalam syurga. Satu saja yang ada iaitu syukur. Syukur tetap ada dalam syurga. Sebab duduk dalam syurga ni semuanya dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ahli syurga ni akan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut tak ada dah. Sabar tak perlu sabar lagi dah. Tak ada larangan dah. Buatlah nak buat apa pun dalam syurga. Tak ada apa dah. So tak perlu pada sabar lagi. Nak ibadat. Tak ada ibadat dah. Ibadat yang dibuat oleh ahli syurga ialah bersyukur. Berzikir pada Allah. Memuji dan memuja Allah. Bermula dengan subhanallah. Berakhir dengan alhamdulillah. Tu di antara perkataan-perkataan ahli syurga. Mula dengan subhanallah. Masuk je dalam syurga. Subhanallah. Maknanya kagetnya dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dalam syurga. Kemudian dia bila dah kecapi, bila dah rasai nikmat yang Allah Taala dah cerita pada kita ketika di dunia lagi kita baca, maka datang rasa terima kasih pada Allah Taala duduk dalam syurga. Maknanya syukur kekal ada pada kita sehinggalah kita berada di dalam syurga. Sebab tu perlu cari jalan nak suruh kita ni jadi orang yang bersyukur ni bukan dalam syurga, di dunia lagi biar kena ada dah. Lepas tu tengok definisi balik lah. Syukur tu apa? Sarful abdi. Kita urus diri kita, kita tadbir, kita ajar diri kita menggunakan setiap yang Allah Ta'ala berikan pada kita untuk ibadat pada Allah. Biar jadi ibadat lah kau. Apa saja yang Allah Ta'ala beri pada kita biar jadi ibadat lah kau. Zahir ke batin ke jadi ibadat. Tu nama dia syukur. Zahir Allah Ta'ala bagi pada kita. Tubuh badan jadi ibadat. Apa saja harta benda jadi ibadat. Rumah tangga jadi ibadat. Anak pinak jadi ibadat. Kerja buat jadi ibadat. Pas dalam hati kita ni duduk ibadat pada Allah Ta'ala. Ibadat macam mana? Sifat-sifat mahmudah tu ibadat. Ada ikhlas, tak ada riya, ada tawaduk, tak ada takabur. Itu semua sifat-sifat yang jadi ibadat pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala suka sifat-sifat tu ada dalam hati kita. So, nak semua zahir dan batin, hissi dan maknawi, berada dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat pada Allah. Maka itu dipanggil syukur. Sebab tu payah nak sampai ke tahap keseluruhan kita ni bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa qalilum min ibadiyah syakur ayat depan nanti. Baik. Jadi dia kata maka kerana syukur itu dimaksud dituju pada dirinya, pada diri syukur, tiada putus ia syukur tu di dalam syurga dan tiada ada di dalam syurga itu khauf. Tak ada lah khauf ni. Dan zahid pun tak ada, dan sabar pun juga tak ada dah dalam syurga. Baik. Dan kerana berkekalan syukur itu di dalam syurga, berfirman Allah Ta'ala nombor 1, dia kata surah Yunus ayat nombor 10. Kata Allah, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Artinya, dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawasanya. Bahawasanya ni terjemah kepada an tu. An tu ghalib, biasa orang tertukar dengan ain. Ramai kita dengar dah imam-imam kita, ustaz-ustaz kita juga kadang-kadang tertukar an tu dengan ain. Jadi an. Wa akhiru da'wahum anil hamdu. Kena tengok molek kena tengok molek dalam kita nak menghafal sesuatu, ayat Quran ke doa ke apa ke yang kita nak hafal tu, biar betul dengan tajwid. Tengok huruf betul-betul. Sebab satu huruf yang kita tukar boleh jadi dia merubah makna. Kalau ada kalimah tersebut, kalau tak ada kalimah jadi tak ada makna. Molek-molek ada makna ayat Quran pula kan. Ayat Quran, molek-molek makna yang ada daripada Quran tersebut, kita tukar. Boleh jadi berubah makna kepada makna yang lain. Boleh jadi juga kalimah tu memang tak ada orang Arab guna. Maknanya kita lebih Arab daripada Arab. Gitu. Lebih Arab daripada Arab, malu pada Arab. Sebab apa? Sebab tak ada makna. Orang Arab pun tak guna kalimah tu. Maka berhati-hati. Ni kan ayat Quran pula. So tengok betul-betul nak baca wa akhiru da'wahum anil hamdu.
An ni dia panggil an mukhaffafah minas thaqilah. Orang mengaji bahasa Arab. Asalnya anna. Asalnya anna. Tapi sebab nak suruh ringan pada sebut. Nak suruh mudah pada sebut, maka dia tukar. Jadilah anil hamdu. Asalnya annal hamdalillahi rabbil alamin. Itu asal. Lepas tu nak suruh mudah ringan sikit sebut, maka dia bubuh anil hamdu. Dia panggil an mukhaffafah, an yang ditakhfifkan, yang diringankan daripada asalnya thaqilah. Thaqilah ni maknanya bersyaddah. Banyak dalam Quran, wala tanabazu bil alqab. Asalnya wala tatanabazu. Orang mengaji kalimah Arab, dia takkan jumpa dalam formula tanabazu, tafa'alu, dia takkan jumpa. Tapi dia akan jumpa tatafa'alu ada. Habis tu kenapa Quran guna tafa'alu? Kalau tafa'alu daripada fa'ala yufa'ilu, dia takkan jadi tafa'alu. Tu orang Arab, orang mengaji bahasa Arab dia tahu, ni bukan asal ni. Bila cek, bila rujuk dengan dengan ulama lughah ataupun buka kitab tafsir, kita akan bertemulah asalnya tatanabazu, tapi dibuang ta sebutin nak suruh ringan pada sebut. Tu Quran tak cukup dengan kita baca saja kalau kita nak reti makna-makna kalimah tu. Asal-asal kalimah tu nak kena ilmu alat banyak sangat, barulah kita boleh tahu. Jangan kita ingat kita hafal Quran je, kita dah boleh guna kalimah ni, kita tahu dah dan sebagainya lah. Dak, ilmu alat kena ada banyak baru kita boleh reti ni asal gini rupanya. Boleh dibuang satu kalimah semata-mata untuk meringankan pada sebut. Ya boleh. Tapi kalau ikut formula tak ada kalimah tu dalam kalimah Arab. Tu banyaklah benda-benda gitu dalam Quran. Tu semua tu kena bertolong dengan ilmu alat. Baik, jadi ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang ucapan ahli syurga. Ucapan ahli syurga. Bila mana mereka masuk ke dalam syurga, maka kata Allah, doa ahli syurga tu bahawasanya tu asal dia annahu. Annahu bahawasanya dakwa mereka tu. Ucapan mereka tu. Segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Tu ucapan dia. Orang yang masuk syurga. Kalau kita masuk syurga nanti, ini ucapan kita. Bila kita dah masuk syurga tu, subhanallah, tengok nikmat dalam syurga, subhanallah, maha suci Allah. Kemudian bila dah kecap nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, maka inilah kalimah yang duk main di bibir mulut ahli syurga. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala bagi masuk syurga. Allah Ta'ala bagi rasa nikmat itu, nikmat ini dalam syurga. Tu kalimah yang duduk bermain di bibir ahli syurga, ialah memuji, bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat ke tak ni? Dia tak ibadat. Dia panggil, kalau kita nak panggil ibadat pun, ibadat ala sabilil iltidad. Nak berseronok dah lah. Bukan Allah Ta'ala suruh lagi dah kita ucap Alhamdulillah. Kalau dunia ni kita sebut Alhamdulillah dengan lisan kita, boleh pahala. Lisan kita sebut Alhamdulillah, bangun tidur, sedar celak mata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pahala lalu dah dicatat pada dalam surah amal kita. Tapi di akhirat dalam syurga sebut Alhamdulillah ni ala sabilit talazzuz ataupun ala sabilil iltidaz. Kerana nak berseronok dah dengan kalimah tu. Bukan ada pahala ataupun tak buat dosa, tidak dah dalam syurga. Tapi sebab seronok puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seronok saat nampak kebaikan yang terlalu banyak yang Allah Ta'ala sediakan pada ahli syurga. Dengan amal kita yang tak seberapa, dengan amal kita yang tak banyak, tengok apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga. Masya Allah, hebat-hebatnya, besar-besarnya dibagi pada kita. Tak rasa tak layak untuk terima nikmat tersebut. Sebab tu duk puji tu ala sabilil iltizat, nak berseronok dah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kalimah tu kalimah syukur. Kalimah syukur, kalimah terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebutkan da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam.
Itu di antara ucapan-ucapan ahli syurga. Temu sama-sama ahli syurga, salam, salam. Sejahtera semua, sejahtera semua. Maknanya mendoakan. Mendoa bukan atas jalan ibadat, tapi atas rasa seronok. Seronok bertemu sahabat balik cari mana sahabat-sahabat sejemaah dengan kita di surau surau Al-Jami'iyah. Tak bertemu ni. Mana si fulan bin si fulan ni? Tercari-cari kita. Maka boleh jadi dapat khabar berita si fulan bin si fulan tu tak masuk syurga, masuk dalam neraka. Ni syafaat orang soleh ni. Antara syafaat orang soleh, tu untung kita bersahabat dengan orang soleh. Antara orang yang boleh memberi syafaat ialah orang soleh. Untungnya kita, kalau Allah Ta'ala izin si fulan yang soleh yang dah jadi ahli syurga ni memberi syafaat, kita yang duduk dalam neraka ni boleh masuk dalam syurga dengan sebab syafaat dia. Tu untung bersahabat dengan orang soleh. Jangan berkawan dengan orang yang tidak soleh. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut Nabi sebut yamutu syakhsun, akan mati seseorang itu ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan mati ala ma'asha alaih, mengikut cara bagaimana dia hidup. Bagaimana cara dia hidup, maknanya antara cara kita hidup, kita bergaul dengan siapa, kawan-kawan kita siapa. So kita akan mati bersama dengan mereka dan kita akan berhimpun bersama dengan mereka. So kalau dunia ni tempat kita cari orang soleh, maka kita mati dengan kesolehan. Kita duduk berhimpun sama-sama, orang masjid, orang surah. Tiap-tiap 5 kali sehari kita duduk mari masjid, mari surah, beribadat, mari dengar, baiki diri. Maka kita mati ala ma'asha alaih. Sebagaimana dia hidup, dia duduk buat benda tersebut, begitulah dia akan mati nanti. Tu Nabi sebut dah. Jadi kita diajar dalam kita bersahabat, cari orang yang soleh-soleh. Nak jadi soleh ni bukan senang, susah. Kadang-kadang 10 tahun tak boleh jadi orang soleh lagi. Tapi nak jadi orang tak soleh tak payah tunggu setahun, seminggu, tak sampai seminggu cukup dah. Kita didik anak kita daripada kosong hari, daripada hari pertama sampai anak kita umur 17 tahun duduk dengan kita. Kita ajar dia agama, bawa dia pergi masjid, bawa dia pergi surah, kenal jemaah, sembahyang jemaah, kenal tempat mengaji dan sebagainya. Dia keluar daripada rumah, masuk bertemu dengan kawan tidak kaki masjid. 2-3 hari cukup dah, tak pergi sembahyang jemaah lah. Sebab tu agama ajar al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dia kena tengok teman dia siapa yang dia ambil. Teman kita ambil kaki motor, akan jadi kaki motor. Mati dengan motor. Mati dengan motor, mati dengan sahabat motor. Yang datang semayang pun sahabat motor. Tu kita biasa duk tengok kan. Kalau jenis orang kaki motor meninggal aksiden dengan mak-mak motor juga, maknanya kalau datang semayang jenazah pun yang ada mak-mak motor juga yang mari. Tapi cuba kalau kita mati, kita berkawan di dunia ni dengan orang soleh. Siapa yang datang? Orang soleh. Yang datang semayang untuk kita. Lepas tu doa siapa yang kita harap untuk mendoakan kita selepas mati? Doa geng-geng kita yang tak kenal kaki masjid, tak kenal ibadat tu kok, ataupun doa orang soleh. Doa orang soleh lagi kita nak. Sebab tu atas dunia, sekarang ni kita kena duduk dengan orang soleh dah. Apa tuan-tuan ni orang soleh, sebab tu saya mari ni nak bertemu dengan tuan-tuan orang soleh. Saya ni tumpang kesolehan tuan-tuan. Andai tuan-tuan cari saya dalam syurga tak ada, tuan-tuan tahu tu saya dalam neraka. Sebab mengajar saja hari ni buat dak tuan-tuan ni boleh jadi lebih banyak beramal daripada orang mengajar. So kalau tuan-tuan cari mana Ustaz Hafizi ni tak ada lagi, tanya malaikat, rupa-rupanya duduk dalam neraka. Tuan-tuan tolong tolong tarik dia ni bercakap saja ni kena seksa sebab apa? Duk cakap saja beramal dak. Gitu. Tu tujuan mengajar sikit sebanyak tu nak duduk dengan tuan-tuan orang yang soleh. Kalau tak soleh tuan-tuan tak mari duduk sini. Bukan sedap duduk masjid ni. Kau sedap duduk masjid? Oh sedap duduk di rumah tuan-tuan. Sandar dikhusikan antara maghrib isyak ni. Letih-letih baru balik kerja. Sedap duduk di rumah. Tapi mari juga. Sini tak boleh sandar pun. Nak sandar di tiang. JK tengok jeling takut dah kita.
Tapi nak bagi tahunya, mari juga. Sebab apa? Sebab kita tahu majlis-majlis begini, tempat-tempat ni tempat yang baik, majlis ni majlis yang baik. Kita harap Allah Ta'ala himpunkan dengan orang-orang yang soleh di akhirat. Cuma nak sebutnya ialah ni antara ucapan sesama ahli syurga. Apa yang mereka sebut? Wa tahiyyatuhum. Tahiyyah mereka, penghormatan sesama mereka tu salam. Assalamualaikum sesama mereka. Puji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana tadi? Dan kerana adalah syukur itu. Ni yang kedua. Tadi kerana syukur ni sampai ke dalam syurga ada. Sebab tu kita kena cari jalan supaya kita jadi orang yang bersyukur. Baik. Dan kerana adalah syukur itu setinggi-tinggi pangkat, tiada ada banyak, tiada ada banyak maknanya tiada ramai. Maknanya kadang-kadang. Kadang-kadang kau jarang-jarang. Kalau Piramli dia pakai apa? Kadang-kadang dipakai kadang-kadang. Kau jarang-jarang ada juga. Maknanya tiada ada ramai, maknanya kadang-kadang je lah. Mereka yang sampai kepadanya, yakni kepada pangkat yang tinggi ni. Pangkat syukur ni lah. Sebab kata ulama, orang yang sampai antaranya Al-Imam Al-Baydawi, dalam tafsir dia, Al-Imam Al-Baydawi sebut orang yang sampai ke tahap banyak bersyukur pada Allah Ta'ala ni mesti ada pada dia syukur dengan ketiga-tiga anggota. Barulah termasuk dalam hamba Allah yang asyakur. Tu kan Allah Ta'ala sebut tu. Kerana firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Surah Surah Sabah ayat nombor 13 tu dia kata. Artinya, dan sedikit daripada sekalian hamba-Ku yang banyak syukur. Lepas tu yang banyak syukur tu yang macam mana? Ni Al-Imamul Baydawi sebut dalam tafsir dia, kalau tak silap tafsir As-Sawi. Dia kata apa? Dia kata orang yang banyak bersyukur ni, dia mesti bersyukur satunya dengan hati dia. Macam mana syukur dengan hati? Syukur dengan hati dengan makna ingat segala pemberian Allah Ta'ala tu nikmat belaka. Nikmat ni apa? Nikmat ni kan mutlaqul atiyah. Semata-mata anugerah dan pemberian. Nikmat tu. Ada ke di kita yang bukan pemberian daripada Allah Ta'ala? Ada ke? Tak ada lah. Tak ada di kita satu pun yang kita boleh bilang dia yang bukan anugerah daripada Allah. Tak ada. Sebutlah sekecil mana sekalipun dia adalah anugerah daripada Allah. Sebutir beras, sebutir nasi yang kita boleh ambil bubuh di mulut kita tu, mari mana tu? Mari daripada petani ke? Tak ada seorang petani dalam dunia ni sebijak mana pun dia boleh reka buat beras, buat nasi. Tak ada. Selah daun kari tak ada manusia boleh buat walau sekecil-kecil mana pun. Tak ada manusia yang boleh buat. So kita duduk dalam nikmat ni, semua tu adalah pemberian daripada Allah. So tengok setiap benda tu, hati kita ingat ni nikmat daripada Allah. Banyak kita duduk sekarang ni dalam keadaan boleh duduk, orang lain duduk terlantar di hospital. Kita boleh duduk molek-molek. Orang lain nak duduk tak boleh. Kena bersandar, sakit belakang, sakit lutut, sakit ini. Kita boleh molek-molek, duduklah macam mana pun tak apa. Nak bersila boleh, nak bersimpuh boleh. Boleh ubah mudah-mudah. Ada orang terketar-ketar. Sakit apa? Parkinson kau dipanggil apa? Ada orang yang macam tu. Kita boleh, nak buat apa pun. Berjalan pun boleh, laju, boleh berlari, boleh buat itu ini. Cergas kita. Pergi cek di doktor, setahun sekali. Tak ada penyakit apa. Buat MRI, tak ada penyakit. Doktor kata, dalam hati kita, ni Allah Ta'ala anugerah. Ingat ni pemberian daripada Allah Ta'ala. Kemudian, yang kedua kata Al-Imamul Baydawi, dia kata, mestilah lisan melafazkan syukur pada Allah. Banyakkan menyebut Alhamdulillah. Bangun tidur, saya sebut tadi, celak mata je, agama ajar pada kita, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, boleh hidup lagi pagi ni. Ada orang mati dalam tidur. Kita boleh celak mata, boleh bangun, boleh duduk di tepi katil,
menung sekejap, lepas tu boleh bangun berdiri, tak ada rasa pening. Boleh berjalan selakah demi selakah, masuk bilik air, boleh qada hajat, keluar daripada qada hajat tu, agama ajar apa pula kita? Baca doa. Antara doa dia ialah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi azhaba anni ma yu'dhini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan daripadaku segala yang menyakitkan. Bayang kalau nak kencing tak boleh kencing. Batu karang, orang yang kena batu karang kan nak kencing, Masya Allah. Air kencing tak keluar, yang keluarnya darah, titik-titik darah. Nak buang air besar tak boleh, yang keluarnya ialah lendir punggung, buasir. Bayangkan. Kita boleh serba-serbi. Tu alhamdulillah, tu keluar bilik air, alhamdulillah. Boleh buang air kecil, boleh buang air besar. Lawas semua, tak perlu makan ubat. Ada orang kena makan teh sanak, barulah lawas. Tahu teh sanak? Teh sanak yang ada dalam hadis Nabi kan. Cuma nak sebutnya ialah antara herba yang digunakan oleh orang yang nak suruh lawas perut dia ialah minum air teh sanak tu. Barulah jadi lawas. Kita tak ada kena makan pisang, kau tak ada. Keluar elok-elok daripada tubuh badan kita semua yang tak diperlukan oleh badan. So, alhamdulillah, zahirkan di lisan, sebutkan di lisan. Segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Banyak lagi lah nikmat lainnya. Lepas tu, kemudian dengan anggota, kata Imamul Badawi, yang ketiganya ialah pastikan anggota kita ni guna dan buat taat pada Allah Ta'ala. Tangan, berarti tengok tangan kita ni buat taat ke buat maksiat. Mata buat taat ke buat maksiat. Otak Allah Ta'ala bagi, akal Allah Ta'ala bagi, duk mikir nak buat dosa ke, ataupun duk mikir nak tambah pahala buat ibadat taat pada Allah. Begitulah seterusnya segala anggota yang ada pada kita, nikmat zahir yang Allah Ta'ala bagi tu, gunakan pada jalan redha Allah, pada jalan ibadat pada Allah. Kalau berhimpun tiga ni, hati kita duk ingat nikmat Allah, lisan kita duk lafaz alhamdulillah, lepas tu anggota kita pun duduk dalam tadbir duduk dalam keadaan buat taat pada Allah Ta'ala, maka orang ni baru termasuk dalam kalangan asyakur. Asyakur ni orang mengaji bahasa Arab dipanggil sirah mubalaghah. Dipanggil satu lafaz yang nak menunjukkan keterlampauan. Maknanya terlampau bersyukur. Orang ni kata Allah Ta'ala qalilun, sangat-sangat sedikit daripada kalangan hamba-Aku. Yang banyaknya kita tak sedar nikmat tu daripada Allah. Tu tak sedar, tu bahaya tu. Tak berasa nikmat tu mari daripada Allah Ta'ala. Baba Zik bagi contoh apa? Supaya orang seteruk. Orang seteruk kan, orang kena seteruk, sama ada sebelah tubuh ke ataupun seluruh tubuh dia ke, tubuh dia ni tak rasa. Kita cubit pun dia tak rasa. Jangan hati kita sampai situ. Hati kita tak ada rasa dah. Hatta kematian berlaku dengan orang yang terdekat dengan kita, dalam rumah kita yang meninggal tu. Anak kita, bini kita, suami kita, ayah kita, mak kita meninggal. Tak ada rasa apa. Tu seteruk tu bahaya, seteruk hati ni. Kalau seteruk zahir tak apa, Bapa Zik kata, meninggal tak ada masalah. Meninggal sebab seteruk. Habis cerita seteruk dia. Tapi seteruk hati ni menyebabkan apa? Kita tak terasa insaf. Walaupun kematian duduk depan mata kita. Yang meninggal ni siapa? Ayah kita katakanlah. Mayat duduk depan mata. Dia boleh duduk luar tak semayang jenazah ayah dia. Dia duduk tunggu luar masjid. Dia suruh ahli jemaah masjid tolong semayang ayah dia. Dia duduk mana? Duduk tangga masjid. Berkepul-kepul dengan isap rokok. Contoh tuan-tuan. Dia duduk isap rokok tangga. Yang semayang ni AJK masjid lah. Imam masjid, bila masjid tolong semayang. Jemaah masjid tolong semayang. Yang anak ni, yang kematian ayah ni, tak ada. Duduk di tunggu luar sana tak semayang pun. Sampai di kubur, dia isap rokok atas kubur. Sampai tahap tu, bila dia tak ada rasa ni, bila hilang rasa, marilah bentuk macam mana pun hadir depan mata kita, dia tak ada rasa apa, tak ada tersentak jiwa dia. Yang ni penyakit besar dan bahaya. Bila mana kita tak ada perasaan tu,
Tu galiknya orang yang jauh daripada Allah Ta'ala. Kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rasa. Tengok di diri kita banyak sangat nikmat Allah Ta'ala bagi. Tak patutnya kita duduk dalam buat maksiat pada Allah. Allah Ta'ala bagi rezeki cukup. Nak makan apa boleh makan kita. Duit nak ada. Rumah dah ada. Kereta kenderaan ada. Senang tak ada meminta-minta itu. Anak kita sehat walafiat, tak diuji dengan penyakit yang susah-susah, yang menderita, orang duduk viral, kisah anak-anak kecil, dahlah keluarga susah, anak pula sakit teruk dan sebagainya. Kita tak ada. Tengok dalam hati kita, terima kasih banyak-banyak keluar di mulut kita, alhamdulillah. Lepas tu bila dah begitu, bawalah tubuh kita ni apa yang Allah Taala bagi ni biar jadi taat belaka. Ni orang ni baru masuk dalam hamba aku yang syukur, yang syakur, Allah Ta'ala sebut. Jangan jadi orang yang apa? Orang yang tak sedar diri. Allah Ta'ala duk bagi nikmat yang cukup banyak. Antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita apa? Dua jenis nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Satu nikmat yang berbentuk hissi. Hissi ni maknanya yang kita boleh pegang dengan panca indera kita. Yang lima ni. Mata kita boleh nampak nikmat tersebut. Telinga kita, tangan kita boleh pegang, boleh rasa. Itu nikmat hissi. Banyak. Di tubuh kita sendiri pun banyak dah. Boleh pakai baju, boleh makan, boleh berjalan, boleh itu, boleh ini. Itu nikmat hissi dia panggil. Ada satu lagi nikmat maknawi yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Apa antara contoh nikmat maknawi? Taufik. Kita boleh duduk sini ni sebab ada taufik daripada Allah Ta'ala. Taufik ni apa? Taufik ni ialah, ulama definisikan taufik ni ialah khalqul qudrah fil abdi ala ta'ah. Allah Ta'ala jadikan diri kita ni orang yang mampu melakukan ta'at. Itu taufik dipanggil. Lepas kita lepas daripada semayang tadi, duduk pula dengar orang mengajar. Lepas daripada orang mengajar ni, semayang pula kita semayang isyak. Lepas daripada semayang isyak, sunat tak tinggal kita. Lepas daripada semayang sunat, al-mul tak tinggal kita, baca al-mul pula. Balik rumah sebelum tidur tu, baca doa pula nak tidur. Tu semua tu, jalan duduk dalam taat tu, Allah Ta'ala taufik. Nikmat tu, jangan buat tak sedar. Jangan ingat kita sendiri, kita tak ada independen dengan Allah daripada Allah Ta'ala. Tak ada kita bebas daripada Allah Ta'ala. Sangat-sangat silap kalau orang kata, Allah Ta'ala nak tapi dia tak menentukan. Duk viral sekarang ni. Allah Ta'ala nak kita jadi tapi dia tak menentukan. Tu tak betul. Dah ada akidah Ahlussunnah. Tu dia boleh jatuh kepada Jabariyah, boleh jatuh pada Qadariyah, boleh jatuh pada Mu'tazilah gitu. Allah Ta'ala bila dia berkehendak, dia menentukan lah. Walaupun yang dia kehendak dan dia tentukan itu, benda yang kita tengok pada zahirnya ialah benda maksiat, benda kufur. Tapi kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, tak berlakulah pada makhluk tersebut, pada hamba tu. Etikot gitu tak betul. Allah Ta'ala ni ibarat dia nak saja, dia tak boleh menentukan. Dia nak itu iradat, tapi dia tak boleh menentukan. Maknanya tak ada sifat kudrat Allah Ta'ala. Tu ta'ala Allah. Allah Ta'ala mana boleh ada sifat kurang gitu. Tak betul mengaji akidah gitu. Ahlussunnah tak ajar kita gitu. Lepas tu, tu cerita lain tak ya? Digi ke isu semasa pula. Cuma nak ceritanya taufik. Taufik daripada Allah Ta'ala. Taufik ni maknanya Allah Ta'ala jadikan di kita keinginan nak melakukan taat pada Allah Ta'ala. Balik semayang isyak ni, dalam kepala duk mikir dah ni. Siap apa? Siap setting jam lagi. Nak bangun pukul apa? 4.45. Nak bangun pukul apa? Pukul 5. Sebab apa? Sebelum pergi semayang subuh di surau nanti, nak semayang sunat dulu. Sebab apa? Witir tak buat lagi. Tu dalam kepala duk mikir. Nak buat taat pada Allah. Tu dipanggil nikmat hissi. Nikmat maknawi. Nikmat yang kita tak nampak dengan panca indera kita. Tapi orang tu boleh rasa. Allah Ta'ala wak mari benda nak suruh kita buat baik. Pagi-pagi keluar subuh, cari dulu dalam dompet kita, dalam pos kita. Ni sedekah subuh kena buat ni. Tu kalau tertinggal, keluar dah rumah, kunci dah pintu katakanlah. Tiba-tiba tengok dalam poket, tak ada duit walau RM1. Masuk balik dalam rumah pergi cari duit. Sebab apa tu? Sebab nak buat kebajikan tu. Jangan ingat dia mari sendiri automatik dah. Allah Ta'ala bubuh dalam hati kita.
Dipanggil lammatul malak, dipanggil tiupan bisikan daripada malaikat, suruh kita buat. Itu di antara salah satu tanda qabul. Tanda qabul amal yang kita buat, Allah Ta'ala tambah lagi dengan amal lain supaya kita buat. Kita jadi nak tambah lagi, nak buat itu. Hari ni RM1, rasa tak berpada RM1. Takkan aku bagi untuk masjid RM1, aku makan untuk keluarga RM50. Berasa malu dengan Allah Ta'ala. RM1 je bagi untuk Allah. RM50 habis untuk apa? Habis untuk sate ikan contoh. Sate ikan habis apa? RM10. Untuk Allah bagi RM1. Berasa tak kena, berasa malu. Dia mari dalam jiwa kita. Tu jiwa yang cantik tu. Jiwa yang apa? Dia mula nak jadi baik dalam diri kita. Maka kita akan melebihkan Allah. Kita tak berkira dengan Allah. Tu jiwa apa? Kita akan jadi orang yang tak berkira dengan Allah. Bila nampak ni untuk Allah, maka kita tak berkira. Nak bagi pada orang pun kita tak berkira. Sebab apa? Ni untuk Allah. Nampak saja untuk manusia, hakikat ni untuk Allah. Tu dipanggil nikmat maknawi. So nikmat maknawi itu antara nikmat yang apa? Yang perlu kita syukuri juga. Tu dua jenis apa? Dua bentuk nikmat itulah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana lagi? Dan sedikit daripada sekalian hamba-Ku yang banyak syukur, kata Allah. Dan adalah syukur itu sebab bagi menambah Allah Ta'ala. Ni siapa nak petua ambil ni? Ni petua ni. Kita panggil petua. Orang tua-tua dulu panggil petua ni. Dan adalah syukur itu sebab bagi menambah Allah Ta'ala akan nikmatnya. Yakni nikmat Allah Ta'ala tu. Nikmat mana? Sama ada nikmat hissi ke ataupun nikmat maknawi. Tak kisah. Dua jenis nikmat tu. Nikmat hissi yang boleh kita rasa, yang boleh kita nampak dengan panca indera. Ataupun nikmat tu nikmat maknawi. Yang pentingnya Allah Ta'ala kata, dia akan tambah bagi mereka yang syukur. Cakap kosong kan ni? Ada dalil. Depan tu dalil. Kerana firmannya. Firman Allah Ta'ala. Dalam ayat nombor 3 dia kata, surah Ibrahim ayat nombor 7. Allah Ta'ala kata, la in syakartum la azidannakum. Ayat ni semua orang ingat boleh jadi. Cuma kita tengok dari sudut bahasa. Ayat ni cukup tegas daripada Allah. Orang mengaji bahasa Arab, dia tengok ayat ni, kalau ada orang tak percaya, boleh sepak. Ni ayat yang berbentuk uslub khabari, dipanggil. Uslub ni ada dua. Satu uslub insya'i, satu uslub khabari. Lenggok bahasa ni, dia ada lenggok insya'i, dia ada lenggok khabari. Itu cerita dalam ilmu balaghah. Nak ringkas ceritanya ialah, di antara khabar ni kan kita bagi tahu berita. Kita sampaikan berita. So berita ni, dia ada unsur dusta ataupun unsur dusta ataupun unsur benar. Setiap berita, dia ada dua unsur tu. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. So kalau kita beritahu satu berita, Zaid meninggal. Berita dia ialah Zaid meninggal. Baru semayang isyak dengan kita malam ni, subuh orang dah bagi tahu Zaid meninggal. Kau dia tak ada penyakit lah. Gitu. Kita yang dengar khabar tersebut, kita berada dalam 3 situasi. Ada orang yang dia boleh terima terus. Ada orang dia duduk dalam keadaan mutaraddid. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Semalam molek-molek selepas daripada semayang isyak. 2 minit tarik dengan aku. Tak ada apa. Tak ada tanda-tanda nak mati. Ada orang yang terus engkar. Aku tak percaya. Tu 3 situasi manusia. Ada orang yang terus terima. Khalil zihin dia panggil. Dalam kepala orang yang terima khabar tu, dia tak ada apa-apa nak bangkang pun. Dia terima je. Zaid meninggal. Dah takdir Allah Ta'ala. Dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Ada orang yang mutaraddid tak percaya. Dan ada orang terus tak percaya apa. Ada orang yang syak, mutaraddid. Ada orang yang terus nafikan. Aku tak percaya kecuali aku pergi tengok dengan mata kepala sendiri. Tu 3 orang terima tu. Macam mana kita nak hilangkan dua ni. Yang mutaraddid dengan yang mungkir ni. Yang engkar ni. Tak percaya ni. Yang mutaraddid ni, bahasa Arab diajar pada kita. Masukkan satu perkataan, satu huruf yang menegaskan ayat tersebut. Zaid mata. Zaid meninggal. Tak percaya. Kita berkata, wallahi Zaid mat. Orang dengar kalimah wallahi, hilanglah rasa mutaraddid dia. Rasa taraddud dia hilang. Hilang rasa tak percaya dia. Tapi ada orang, supah jangan main-main dengan supah. Kalau dia tak mati macam mana? Kita kena tambah lagi ya. Wallahi inna Zaidan mat. Demi Allah, sesungguhnya Zaid dah meninggal. 2 dah dimasuk.
2 dan ke atas untuk orang yang ingkar. Kalau dah bubuh 2, tak percaya juga sepak. Nah, tuan jangan sepak contoh nak bagi tahu. Maknanya orang ni memang berat ni. Kalau dah disebut 2 kali ada waktu taukid, huruf yang menegaskan ayat tersebut, tak percaya juga. Tu maknanya orang ni menempuh bala, menempuh neraka. Kalau ayat Allah Taala. Ni ayat Allah Taala sebut. Ada berapa ni? 1 kalimah lam di lain tu. Kalimah lam di lain tu dia panggil lam tauti'atun lil qasam dipanggil. Lam tu untuk orang mengaji bahasa Arab sikit sebanyak dia faham lah. Maknanya lam ni dia sebagai apa? Sebagai persediaan untuk sumpah. Tu lam tu. Maknanya depan nanti akan ada punya sumpah. Tu dipanggil lam lain lam tauti'ah lil qasam. Maka Allah Taala datangkan lam tersebut. Kemudian Allah Taala sebut syakartum. Kalaulah kamu bersyukur, maka la azidanna. Situ tuan-tuan tengok ada lam satu lagi, la azidan. La tu dipanggil lam taukid, kemudian nun yang bersyaddah belakang tu dipanggil nun taukid juga. So ada 3 dalam ayat ni. Kalau tuan-tuan tak percaya petua ni, petua yang Allah Taala bagi tahu ni, layaklah kalau Allah Taala buh dan neraka. Macam ayat apa? Ayat yang kita selalu duk baca lepas habis majlis, pakat-pakat baca. Surah apa? Surah Al-Asr. Allah Taala sebut innal insana lafi khusrin. Ada 2 dalam tu. Inna 1 lam pada fi, lafi. 2 ni tegah ni. Percaya ke tak Allah Taala kata manusia ni rugi. Yang tak ruginya selepas tu illal ladzina amanu. Tu illa selepas illa tu maknanya yang tu tak rugi. Yang mana yang tak rugi? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada 4 ni tak masuk dalam rugi. Kita sendiri yang duduk dalam keadaan buat ibadat dah ni, duduk mengaji dah ni. Percaya ke Tuhan sebut itu? Kalau tak percaya juga memang layaklah rugi. Memang layaklah menyesal. Lepas daripada mati menyesal banyaknya. Menyesalnya dulu aku tak buat itu, tak buat ni. Allah Taala sebut lama dah innal insana lafi khus. Allah Taala bersumpah dengan masa. Maknanya dengan masa yang kita tak jaga ni, kita akan menyesal nanti. Kita tak percaya, duduk lepak situ. Duduk galik dengan tengok cerita. Duduk galik dengan dunia game kita, contoh duduk galik dengan benda sia-sia kita. Allah Taala kata wal asri. Demi masa, aku bersumpah dengan masa ni. Innal insan, mulah manusia, haiwan Allah Taala tak kata. Sebab mereka tak rugi. Innal insana, sesungguhnya kamu manusia, lafi khusr. Sekarang sedang berada dalam rugi. Kalau kamu tak beriman, tak beramal soleh, tak beringat antara kita ni dengan sabar, dengan kebenaran, maka kita akan menyesal nanti. Ni ayat ni pun sama. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, kata Allah Taala. Kamu berterima kasih, kamu ingat nikmat Allah, kamu sebut dengan lisan, kamu ajar tubuh badan kamu buat taat pada Allah Taala. Kata Allah, la azidannakum. Aku pasti akan tambah. Kok mana pun Allah Taala akan tambah. Tengok dia terjemah. Demi Allah. Itu terjemah pada lam tu. Lam tauti'ah lil qasam. Demi Allah, jika syukur kamu akan nikmatku. Tak ada tu dalam ayat tu. Lepas tu akan nikmat tu, dipanggil maf'ulun bih mahdzuf, dipanggil. Orang mengaji lorah sikit sebanyak, boleh kutip sebagai apa? Sebagai panduan lah. Akan nikmatku tu dipanggil maf'ulun bih mahdzuf. Nescaya tu jawab tu, la azidannakum tu. Nescaya menambah aku akan kamu daripada nikmat tu. Allah Ta'ala akan tambah. Nikmat apa? Nikmat hissi, nikmat maknawi. Sama ada Allah Ta'ala tambah nikmat maknawi pada kita, makin rajin kita buat taat. Lepas tu diberi pula pada kita rasa manis, rasa sedap dalam beribadat. Tu nikmat tu semua tu. Dulu duduk semayang tak ada rasa sedap. Sekarang ni semayang rasa sedap dan lazat dalam beribadat. Lepas tu semayang, bila dah rasa sedap gitu, mari nak semayang banyak lah. Tak cukup dah dengan fardu, rasa nak semayang sunnah, ambil yang muakkad dulu. Yang 10 rakaat muakkad tu. Kemudian rasa sedap semayang lagi, tambah dengan ghairu muakkad yang 12 tu pula. Maknanya tak tinggal dah selepas daripada tu 22 rakaat sunat. Sebab apa tu? Allah Ta'ala bubuh dalam hati kita rasa sedap dalam beribadat.
Lepas setiap 2 rakaat tu pula lama-lama kita semayang. Sebab apa tu? Seronok dan nikmat dalam ibadat. Itulah azidannakum. Selepas apa? Selepas kita bersyukur, hati kita duk ingat pada nikmat Allah, lisan kita duk sebut pada Allah apa, puji Allah. Anggota tubuh badan kita pun kita jaga buat taat pada Allah. Kata Allah, la azidannakum, aku tambah. Tu kalau nikmat maknawi. Nikmat hissi gitu juga. Boleh seorang bini katakanlah. Bersyukurlah dulu dengan seorang bini. Ni dengan seorang bini pun terseksa bini tu hidup dengan dia. Macam mana nak kahwin dua? Gitu. Syukur lu, terima kasih pada Allah Ta'ala. Ni amanah yang kau bagi pada aku untuk aku jaga. Jaga. Bagi nikmat pada dia. Biar dia hidup molek-molek, segar bugar dengan kita. Biar gemuk, bagi gelang pada dia. Bagi rantai, bagi itu, bagi ini pada dia. Senang. Abang nak kahwin seorang lagi. Kahwin lah, tak ada masalah. Tu contoh. Allah Ta'ala janji tu, tuan-tuan. Ke tuan-tuan tak percaya? Jangan ni ayat Quran ni. Cuma tu contoh lah, tuan-tuan jangan percaya dengan contoh saya. Cuma ada orang yang tak boleh anak, syukur dulu pada Allah. Kita boleh hidup dengan bini kita dalam keadaan aman, damai, cukup makan, cukup keluarga dan sebagainya. Nanti Allah Ta'ala tambah seorang lagi anak. Baru boleh anak 10 tahun kahwin. Dah dapat seorang anak, syukur. Allah Ta'ala tambah yang kedua pula. Mari yang ketiga pula. Lepas tu Allah Ta'ala lapangkan rezeki pula. Tu setiap satu tu adalah nikmat hasil daripada kita bersyukur. Sebab Allah Ta'ala janji. Dan Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janjinya. Baik. Kena berhenti di situ nak subuh dah. Dan lagi syukur. Mana tadi? Dan lagi syukur itu menegah dan menolak akan seksa. Ini petua-petua yang boleh kita ambil untuk kita tambah nikmat ataupun nak tolak diri kita ni daripada terjebak dengan apa? Dengan seksa. Akan datang insya-Allah kita sambung dengan ayat yang berikutnya. Bawah tu wallahu a'lam wa ilmuhul atam.